Salam keluarga Malaysia. Kembali kepada episod kedua bersama dengan seorang tokoh negara, seorang wira negara yang tidak asing lagi bagi kita semua, iaitu Senior Assistant Commissioner Datuk Razak bin Haji Yusof. Kita akan cerita pasal semangat patriotisme, semangat orang kata sayangkan negara, cintakan negara dalam sempena menyambut hari kemerdekaan, hari nasional kita. Selamat datang Datuk, selamat pagi dan apakah pesanan ataupun harapan Datuk kepada pemuda-pemuda di negara kita ini? Selamat pagi Kuan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada para penonton. Soalan yang Kuan bagi itu sebenarnya panjang kalau nak diuraikan. Sebenarnya kita sebagai manusia, apa yang kita cari dalam hidup kita ni sebenarnya ialah kebahagiaan. Dan punca ataupun pokok bagi segala kebahagiaan ini sebenarnya rasa cinta, rasa sayang. Kalau kita ada bersama orang yang kita sayang, kita akan rasa bahagia. Kalau kita ada dengan orang yang kita cinta, kita akan rasa bahagia. Dan bila kita dah cinta, kita dah sayang, kita dah tak bimbang nak susah lagi. Kadang-kadang orang ni sanggup susah kerana yang dia sayang. Dia sanggup menderita kerana yang dia sayang. Dan bukan saja sanggup menderita kerana yang dia sayang, dan dia rasa bahagia walaupun dia menderita sebab dia bersama dengan orang yang dia sayang. Dan orang yang bercinta ni, bagi dia tak ada lagi dah. Walaupun dia susah, walaupun dia teruk, dia rasa bahagia. Dan pokok ataupun keindahan yang paling tinggi sekali ialah bila kita dapat berkorban kepada yang kita sayang, kan? Kalau kita dapat berkorban pada yang kita sayang, itulah pokok keindahan. Itulah sebenarnya perjuangan kita. Bila kita dapat berkorban untuk yang kita sayang. Dan kalau kita nak jadi orang besar, kalau kita nak jadi orang besar, kita kena besarkan pengorbanan kita tu. Kalau kita sayang diri kita, kita cuma sebesar diri kita. Kalau kita sayang dengan keluarga kita, kita cuma sebesar keluarga kita. Kalau kita sayangkan negara kita, ya, kita sebesar negara kita. Tapi mungkin ada lebih besar daripada itu. Macam Rasulullah, kan? Dia berjuang untuk umat. Dia sayangkan umat dia. Dia menangis-nangis minta Tuhan supaya spare dia punya umat. Dia rahmati umat dia, kasih sayangkan umat dia. Kan? Dan dia tak puas hatilah kalau umat dia ni kalau tak diberi kelebihan oleh Tuhan kepada umat dia ni. Dia berjuang untuk umat. Dan Rasulullah itu dia besar sebab umat kenangkan dia, berselawat kepada dia. Dan lebih besar lagi, Rasulullah ini sebenarnya dia sayangkan Tuhan yang menciptakan dia tu. Dan Tuhan itu maha besar. Dia menciptakan alam seluruhnya. Dia maha besar. Nah, kalau kita mencintai yang maha besar, kita pun akan jadi besar. Kalau kita betul-betul nak jadi orang besar, kita cinta yang maha besar. Kita buat apa yang disuruh oleh yang maha besar tu, dan kita akan jadi besar. Dan dalam ni Rasulullah kata, khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'um linnas, yang memberi manfaat kepada manusia. Jadi kita ni akan jadi baik kalau kita ni memberi manfaat kepada manusia kita, kepada yang lain. Kalau kita hidup, kita beramal banyak, tapi kita tak berikan manfaat pada orang. Kita tak membantu orang, tak menolong orang susah, kan? Kita tak bermanfaat, tak guna. Kita ni hablu minallah, kita mesti buat baik pada Allah. Dan untuk nak tunjuk kita buat baik pada Allah, hablu minan nas, kita mestilah buat baik kepada manusia. Sebab kita ni menggambarkan kasih sayang Allah kepada manusia. Jadi saya tertarik dengannya. Kita ni sebenarnya tujuan kita dihidupkan ini untuk, kalau nak tahu kita baik tak baik, kita memberi manfaat pada manusia. Sebab manusia berapa ramai yang merasakan kebaikan kita tu, kan? Itulah kita. Itulah kebesarannya kita tu, kan? Dan sampai saya teringat satu kata Dr. Hamka. Dr. Hamka kata, orang yang baik itu
ketika dia dilahirkan, dia seorang menangis. Yang lain gembira menyambut kelahiran dia. Yang lain kena ketawa. Itu maksudnya kita kena hidup dalam kasih sayang. Kita kena hidup dalam kasih sayang. Bayi yang dilahirkan, orang akan sambut dia dengan kasih sayang. Gembira dengan dia. Dan dia bangun, dia besar, dia membesar dengan kasih sayang. Dia beri manfaat pada orang dengan kasih sayang. Kemudian bila dia mati, ingat, dia seorang tersenyum, tadi dia seorang menangis. Dia mati, dia seorang tersenyum, yang lain menangis mengenangkan jasa dia. Dan itu orang yang betul-betul bermanfaat pada masyarakat. Yang perjuangan dia ikhlas kerana Allah. Dan kalau kita berjuang bukan kerana Allah, bukan kerana yang Maha Besar, kita berjuang kerana nakkan pujian, nakkan pangkat, nakkan lain-lain lah selain pada ridha Tuhan itu, kan? Kita tak akan dapat kenikmatan tu. Dan percayalah, kan? Orang yang menyintai Allah, orang yang mencintai, berjuang kerana sayang dia, berjuang kerana cinta dia, dia akan puas. Dia akan jadi manusia yang puas. Yang kadang-kadang dia rasa dia tak mati. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu sangka orang terkorban jalan Allah itu mati. Bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Orang-orang yang berkorban kerana Allah, kerana kasih sayang dia ni kepada dunia, kepada masyarakat, kepada orang ramai, kerana Allah, kan, ikhlas, kan, dia ni tak akan mati, dia puas. Dia akan disebut-sebut orang. Macam pejuang-pejuang yang dah berkorban kerana negara. Dia disebut-sebut setiap kali. Bukan saja Hari Merdeka, bahkan orang belajar sejarah, orang menyebut-nyebut tentang dia. Dan seolah-olah macam dia tak mati. Dan untuk remaja-remaja lah, kan, marilah kita hidup tak mati-mati. Kan? Kita berkorban untuk yang kita sayang. Dan kita hidup di sisi Tuhan lah, tak mati-mati. Dan nama kita tu akan disebut. Kan? Saya tak tahu apa saya nak cakap pada Datuk. Tapi nampak itu adalah cara yang paling mudah, cara yang paling berkesan, iaitu manusia yang memberi manfaat kepada yang lain, yang mengorbankan dirinya dengan secara ikhlas. Of course kita lihat Komando 69 ini sentiasa setiap detik mempertaruhkan nyawa mereka demi untuk melindungi keselamatan negara atau memelihara keselamatan negara. Tadi Datuk dah ceritakan final option di mana tiada ada pilihan lain, malah mereka terpaksa bertempur dalam keadaan yang agak membahayakan. Jadi dan pesanan kepada anak-anak muda. Saya bukan bawa ustaz hari ini untuk bercerita dengan adik-adik semua, tetapi saya membawa seorang wira negara yang bukan saja bersuara, tetapi beliau telah melaksanakannya. Saya berharap lepas ini ramailah pemuda-pemuda dapat bersempat menjemput Datuk berjumpa. Datuk ni orang dia simple. Dia tak banyak apa orang kata karena dia. Sangat-sangat memberi masa untuk memberikan orang kata perkongsian bersama anak-anak muda. Semoga Malaysia menjadi negara yang lebih baik setelah kami berdua meninggalkan dunia ini. Yang kami harapkan sebuah negara yang amat bagus untuk masa depan dan memerlukan penyertaan anak-anak muda. Kalau kita tak bina anak-anak muda sekarang, apatah lagi dalam masa 20 ke 30 tahun, apa akan jadi pada Malaysia. Jadi saya akan elok kita berhenti berehat sekejap. Kita kembali lagi.
Malam sudah sampai, kita letih, kita tidur katil yang berasingan. Tetapi kita mimpikan satu mimpi yang sama, iaitu sebuah negara Malaysia yang mampan dan terbaik. Minumlah kopi Akuan sebelum kamu tidur untuk menyegarkan badan kamu. Kembali kita kepada sembang santai bersama tentang sempena Hari Nasional kita dan juga untuk menguatkan semangat patriotisme kita kepada negara. Saya bersama kita hari ini adalah yang dihormati Dato' Abdul Razak bin Haji Yusof, Komander VET 69, dan kita nak tanya pada Dato', apakah saranan Datuk pada anak muda? Adakah Datuk menggalakkan mereka menyertai Komando 69 ini? Sebenarnya terus terang saya katakan yang walaupun kekuatan 69 ini masih mampu dalam menangani apa sahaja permasalahan negara, krisis dan sebagainya, tetapi kita perlukan juga pelapis bagi menjamin kesinambungan pertahanan negara ini. Dan kita sangat-sangatlah meminta supaya remaja-remaja yang mana mereka rasakan mereka nak berbakti pada Tuhan, pada Nabi dan pada negara tercinta, kan, sebab hubul watan minal iman. Cintakan negara itu sebahagian pada iman. Kita takkan cukup iman kita ni kalau kita tak cintakan negara kita. Interesting topik tu, topik. Dan kita cintakan negara bukan sebab diri kita, bukan sebab kita cintakan Allah dan Rasulnya, kan? Sebab Allah dan Rasulnya suruh kita mempertahankan negara kita, suruh kita sayangkan negara kita. Dan seperti mana yang saya katakan, kuasa cinta itu sangat kuat, kan? Dan orang, kalau kita tengok nenek yang tua, kadang-kadang bagi dia tidur lebih baik daripada dia berjaga. Tetapi dia sanggup bangun malam, kadang-kadang dia tengok dalam kelambu cucu dia, kan, dia tampar nyamuk apa semua tu. Sedangkan tidur lebih baik pada dia dah tua. Tapi kenapa dia sanggup bangun dan nak jaga tepuk nyamuk dalam kelambu cucu dia tu? Sebab cinta. Dan banyak lagi kita tengok yang cinta ni memberikan keputusannya miracles, kan? Memberikan ni, orang sanggup buat apa saja kadang-kadang sampai melakukan miracles untuk nak memberikan cinta dia, nak membuktikan cinta dia, nak mengorbankan diri dia pada yang dia cinta. Dan kita kena ajar kita punya remaja kita untuk cintakan Allah, Rasulnya, ibu bapa kita, kan? Dan seterusnya guru kita, dan negara kita. Dan kalau kita ada apa-apa masalah lah, kalau kita ada apa-apa masalah, kita bayangkan, tak payah bayangkan yang jauh-jauh, guru kita ke mursyid kita bayangkan mak kita dulu, kan? Mak kita yang nak kita jadi anak yang berbakti, kan? Ayah kita yang bekerja bertungkus lumus nak kita jadi orang yang berbakti, kan? Kalau dia mampu, dia pun sendiri nak berbakti dan dia dah berbakti pada kita. Bayangkan mak kita, bayangkan ayah kita, bayangkan orang-orang yang kita sayang. Yang ini yang kita nak pertahankan. Selalu saya katakan, yang we fight the war not because of those we hate in front of us, but because of those we love behind us. Dan kita berjuang kerana orang yang kita sayang, dan kita tak akan rasa rugi lah. Dan bahkan kita akan merasa puas bila kita berjuang, kita berkorban untuk mereka yang kita sayang. Jadi dengan risiko yang begitu tinggi, Datuk masih lagi memanggil remaja-remaja, orang muda-muda ni masuk VET 69. Ya, jadikan tugas ini sebagai bukti kita pada yang kita sayang. Bukti kita, pengorbanan kita kepada yang kita sayang, pada Allah, pada Rasulnya, pada negara, pada mak bapak kita, dan pada siapa saja yang kita sayang. Sebab kalau negara kita diancam, kan, orang-orang yang kita sayang tentu akan berisiko. Dan masuklah dalam unit yang bersungguh-sungguh nak mempertahankan negara, yang punya rekod yang tertinggi dalam menentang musuh negara, kan, mempertahankan negara, kan, untuk buktikan kasih sayang kita. Saya rasa meremang bulu roma kita lihat pengorbanan seorang komander ataupun anak-anak buah dia
yang sanggup mengorbankan diri mempertahankan negara pada bila-bila masa. Tuan dan puan, adakah kamu sanggup? Kalau kamu sanggup, kamu sayangkan jalan kebenaran. Saya rasa kamu harus menyahut seruan ini, lawongan ini untuk menyertai PDRM dan seterusnya meletakkan diri untuk dihantar ke Masuk 69 komando. pasukan 69 komando untuk menjalani Dan capailah kepuasan hidup. Berkorban, berjuang untuk yang kita sayang. Jadi nampak tak, I have no words to say. I tak ada itu, tapi kita memang tahu Vietnam 9 ini adalah satu pasukan yang sangat-sangat disanjungi. Bukan disanjungi, because mereka adalah orang pertama dalam final option. Adakah kamu nak jadi orang pertama dalam final option? Itu salah satu pengorbanan yang sangat tinggi yang kita hargai kini. Kita akan bertanya pada yang bahagia Datuk, apakah pelan untuk selepas Datuk berundur daripada Komander 69. Tapi saya rasa Datuk tak berundur dari semangat juang dia. Tak pernah satu saat saya rasa Datuk berundur, tak pernah. But kerana Datuk akan menghadapi pesaran wajib dan saya pun dah nak tahu apa pelan-pelan Datuk ni untuk menaikkan semangat-semangat anak-anak kita di Malaysia ni. Bukan anak-anak, semua orang, rakyat Malaysia. Kita mempunyai seorang yang pahlawan yang gagah perkasa. Kita harus mendengar apa luahan hati beliau. Sebenarnya ada hadis lah yang katakan ni, bila kita mati, semua amalan baik kita tu dah putus. Tak ada lagi amalan kita ni, kecuali 3. Yang pertama, anak yang soleh. Kan? Anak yang soleh yang selalu mendoakan kita. Maksudnya anak soleh tu kita ajar dia untuk buat baik dan dia teruskan kebaikan yang kita ajarkan pada dia. Kan? Dan anak kita, bila kita ajar, kan, anak kita buat baik, anak kita buat baik dan dia ajar orang untuk buat baik dan orang pun buat baik atas ini, dan pahala yang kita ajar pada anak kita tu, kan, bersambung. Dan yang keduanya, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan pada orang. Dan kalau kita ajarkan orang untuk buat baik, ilmu yang kita ajarkan untuk orang buat baik itu diajarkan pada orang. Orang ni gunakan ilmu yang kita ajarkan itu pada orang lain. Jadi ilmu kita bersambung. Dan saya akan dapat kebaikannya tu. Kan? Dan yang ketiganya, amal jariah kita tu yang bersambung. Kalau saya buat bina masjid, kan? Masjid itu masih dihadiri, masih orang datang untuk bersemayam, saya akan dapat pahala. Dan selagi masjid itu berdiri, kan, duit yang saya sumbangkan tu terus menerus. Walaupun saya dah mati, walaupun saya dah tinggalkan pasukan adat ni, dan saya harapkan begitulah, kan. Walaupun saya mati nanti, ataupun walaupun saya dah pencet, ilmu yang ini saya cuba akan sambungkan, ajar pada orang, supaya ilmu yang saya ni dapat dimanfaatkan. Dan apa harta yang saya ada, saya akan gunakan untuk dapat dimanfaatkan. Nak bantu orang susah, dan orang susah ni bila dia senang, dia bantu orang lain pula. Benda-benda tu akan berterusan. Dan saya akan mencarilah kalau boleh orang-orang yang dapat menyambung ilmu saya lah. Dan sebenarnya saya ni bukan ilmu saja sebenarnya. Saya dididik oleh mursyid satu dengan rasa. Macam saya katakan lah, tahu ni sepanjang-panjang, sebanyak-banyak, sedalam-dalam kita tahu, belum tentu kita merasa. Tetapi secubit saja kita rasa, kita dah tahu. Jadi sebenarnya apa yang saya cakap, apa yang saya ni, kan, hasil daripada apa yang saya rasa. Kan? Bukan sekadar tahu, tapi kita kena rasa. Dan dalam pendidikan, dalam membentuk jati diri ini, kita bukan sekadar bagi ilmu. Kita kena bagi dia rasa. Bagi dia rasa susah. Bagi dia rasa pengorbanan tu macam mana. Bagi dia rasa keindahan pengorbanan tu dalam keadaan susah tu macam mana. Dan banyak orang yang kerana susah, dia berjaya. Tetapi banyak juga orang yang kerana senang, dia gagal. Dengar tu tuan-tuan dan puan, ya. Dan jangan takutlah untuk remaja ini belajar untuk jadi susah dan untuk nak senang. Kita dengar tu, bukan semua orang dapat rasa. Tetapi secubit rasa. Macam itulah. Semua orang boleh cakap pasal cinta. Tapi dia tak merasakan cinta tu.
Tetapi bila kita dah merasakan cinta itu, kita dah Boleh dapat korban. boleh ceritakan tentang macam mana pengorbanan ni sepatutnya. Bagaimana kita sanggup menahan kesusah payahan demi cinta kata. Kalau sebelum ni kita boleh cakap ya sebab kita tak rasa. Ini kita seharusnya dalam bulan nasional ini, Hari Kemerdekaan kita, saya rasa itu rasa itu adalah penting. Sebenarnya rasa itu rasa cinta pada negara kita. Dan kita lihat apa yang kita boleh buat dari diri kita ya, Datuk, dari diri kita sebagai permulaan. Jangan kita, adakah Datuk agree dengan saya kata, kita tak perlu tunggu orang lain untuk berbuat baik. Kita mulakan daripada diri kita dulu untuk negara kita. Adakah Datuk setuju? Dia sebenarnya kita ni, kan, Tuhan buat kita ni jadi macam cermin. Kalau kita nak orang baik kepada kita, kan, kita gambarkan kebaikan tu, kan. Kalau kita senyum pada orang, yang cermin senyuman kita tu akan digambarkan pada orang yang kita senyum tu. Dia akan tersenyum balik pada kita. Dan kadang-kadang cermin itu kalau kita tak senyum, kita masam apa semua, kan, atau apa-apalah ni, memanglah dia masam pada mulanya, kan. Tetapi bila kita senyum, dia akan refleks kita punya tu. Dan kalau kita nak orang buat baik pada kita, kita kena mulakan, kita kena buat baik pada dia dan dia akan baik pada kita. Dan kalau kita nak maksudnya apa-apa sajalah manfaat untuk dapat pada kita, kita kena beri manfaat tu pada orang dulu. Dan barulah kita dapat manfaat tu. Saya pun terkejut, Datuk. Adakah VAT 69 ni banyak diberikan pencerahan-pencerahan bab agama? Ya, kita ada aktiviti agama lah. Dan sebenarnya sekarang ni orang dah kurang cakap pasal syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Tapi kita akan mulakan balik pada yang zaman dulu-dulu punya cara pengajian, yang mana kita tak akan dapat merasa kalau kita tak bertarikat. Kita tak ikut jalan dia. Tarikat ni maksudnya jalan. Jalan perjalanan ilmu tu sebabnya hati kita ni, kan, dia tempat terletaknya ilmu. Dan pada mulanya keadaan hati ni dia berubah-ubah mengikut perjalanan kita tu. Kan? Dia ada peringkat yang awal tu dia sadrun saja. Sadrun tu selalunya ilmu tu di setakat luar ya. Dia tak merasakan ilmu tu. Bila dia ada ilmu tu, kita dah beramal, dia makin mendalam, dia sadrun tu berubah jadi qalbun. Qalbun tu maksudnya bolak-balik. Hati itu kadang-kadang dia buat, aku ni. Dia bolak-balik. Sekurang-kurangnya dia merasakan dosa tu. Kalau sodrun tu dia di luar saja. Tak rasakan dosa. Kadang-kadang dia tak inilah. Langsung tak menyesal kalau dia buat benda-benda salah. Tapi qalbun ni dia dah berbolak-balik dan dia akan rasa penyesalan. Dan kemudiannya ya, kita beramal lagi dan kita akan merasakan fuadun. Kita dah dapat petunjuk. Kita dah dapat ni. Buat baik ni. Oh ini dia punya kebaikan dia. Oh ini kelebihan dia ini. Fuadun dia dapat belajar daripada ni lah. Buat baik yang dia buat tu, kebaikan yang dia buat tu, ada kebaikan dia, ada manfaat dia, dan dia akan teruskan berbuat baik, kan. Fuadun tu dia ada satu lagi rasa, kan. Selepas dia buat baik itu, dia sarafun ni macam dia dah seronok buat baik, kan. Selalu dia pergi masjid, dia dah rasa seronok pergi masjid tu. Tiba-tiba tak dapat pergi masjid lah, hujan lah, dia terasa, Allah sayangnya, dia dah rasa rindu. Kita nak sampai sekurang-kurangnya begitu. Kita dah buat baik sampai kita rasa rindu nak buat baik. Kan? Bukan setakat nak buat baik habis. Tapi kita rasa rindu nak buat baik. Sayang. Itu latihan sebenarnya. Ada jalan itu melalui tarikat itulah. Kan? Lepas tu barulah ada perasaan yang lain kan. Sampai sirun kan. Ada banyaklah lagi. Kan? Kita banyak belajar daripada Datuk pada pagi ini dan kita berehat sebentar lagi. Saya rasa tak puas kita nak bercerita dengan Datuk kerana banyak ilmu yang bukan saja ilmu peperangan tetapi ilmu hidup yang penting manusia ni kena bawa, kena kenderikan diri untuk ilmu hidup. Itu penting. Kita berehat sebentar, kembali lagi sebentar nanti.
Malam sudah sampai, kita letih, kita tidur katil yang berasingan. Tetapi kita mimpikan satu mimpi yang sama, iaitu sebuah negara Malaysia yang mampan dan terbaik. Minumlah kopi Akuan sebelum kamu tidur untuk menyegarkan badan kamu. Kembali kita kepada sembang santai bersama Angga Kentang dan saya nak mengajukan satu soalan yang biasa ni didengar. Orang kata sekarang dah tak ada komunis, kan? Era komunis sudah tak ada. Jadi adakah VAT 69 itu masih relevan lagi di negara kita? Kita dengar apa kita Tuan Datuk Komander kita mengulas mengenai perkara ini. Sebenarnya terdapat clause dalam mempertahankan negara ini mengatakan yang kalau any threat yang datang daripada dalam negara, threat daripada musuh-musuh dalam negara ini adalah tugas polis sebagai frontliner dan pihak tentera ini second in line. Ini untuk threat yang di dalam negara. Tapi kalau ada threat di luar negara, jadi diserang oleh negara-negara lain lah. Jadi pasukan tentera itu merupakan frontliner dan pihak polis akan membantu pihak tentera lah. Dan kalau kita tengok dalam pasukan polis ini, 69 komando ini merupakan satu-satunya komando ataupun special forces. Dan bila kita katakan special forces itu ialah dia mampu digerakkan untuk menentang apa-apa ancaman negara, kan? Dan duduk di sebalik sempadan musuh, kan? Dalam kumpulan kecil, kan? Sampai waktu yang operasi itu selesai lah, kan? Jadi dalam ini yang mampu survive di tempat musuh, mampu duduk dalam keadaan sendiri tanpa bantuan kumpulan lain, yang mampu tanpa kumpulan-kumpulan lain bantuan berada di tempat musuh tu, cuma 69 yang kita dilatih untuk survive, kan? Di tempat-tempat musuh, di tempat-tempat yang tak ada makanan, di tempat yang ini. Dan dalam negara kita masih banyak tempat-tempat yang macam hutan, macam jauh di tengah laut dan sebagainya, yang berhampiran dengan persepadanan musuh dan sebagainya, yang mana kemahiran ataupun perjuangan unit yang macam kami ini perlu, kan? Jadi sebab ancaman dalam negara kita di tempat-tempat yang jauh, kan, di perbandaran, kawasan urban, kan, di kawasan hutan misalnya, jauh di lautan, jauh di pergunungan, yang memerlukan unit macam kita, macam 69 komando. Jadi ada tak VAT 69 ni bergerak beroperasi di kawasan bandar, Ya. di urban area? Ya. Kita dalam persidangan Togem misalnya, kan, di mana perlukan bodyguard yang ramai, dan pihak ITK pun tak cukup orang. Jadi kita juga terlatih dalam bodyguarding, kita juga terlatih dalam counter terrorism di kawasan bandar. Bila katakan komando ni, kita ni unit yang komplit dalam ofensif, dalam apa saja bentuk peperangan yang berbentuk ofensif, kan? Sama ada dalam perang ataupun dalam operasi yang di luar peperangan. Jadi kita membuat kesimpulan bahawa bukan kesimpulan, kesimpulan itu tak cukup untuk nyata kebenaran bahawa VAT 69 ini kebiasaannya amat diperlukan di masa-masa kecemasan dalam konfrontasi yang memerlukan kepakaran yang tinggi, yang tadi Datuk kata yang boleh membolehkan
kumpulan 69 ni berada di kawasan musuh tanpa bantuan daripada grup-grup yang lain dan boleh survive dalam kawasan musuh. Memang saya ada kawan-kawan yang daripada dulu-dulu daripada WET 69, dia orang kata masuk hutan 6 orang saja. Ya, betul. Masuk hutan 6 orang, survive 3 bulan dalam hutan, cari bandit sampai dia orang kata, bandit kata, kalau lakau tu mari, dia orang cabut lari. Because lakau ni memang sangat digeruni oleh komunis pada satu masa dulu. Kerana mereka tidak ingin bertembung dengan mana-mana lakau yang ada di dalam hutan. Masa saya, itu adalah tahun 70-an. Dan saya kenal lakau. That's why kita hari ini kita ada bersama dengan Datuk dan saya rasa setakat ini tuan-tuan dan puan tahu apa itu WET nombor 9 dan saya harap marilah kalau kita patriotik. Saya berikan akhir-akhir kata penutup ini bagi pada seorang yang saya kagumi. Bukan sahabat, saya anggap abang, mentor dan juga seorang guru yang banyak. Tadi kita banyak menimba ilmu daripada agama, ilmu daripada hidup. Saya rasa lepas Datuk bersara, kita akan panggil Datuk ini datang untuk memberikan motivasi-motivasi, perkongsian-perkongsian. Walaupun Datuk kata dia tak ada sijil, tapi dia seorang yang saya rasa kita semua rakyat Malaysia akan dapat manfaat daripada cara hidup beliau yang sangat-sangat dikagumi. So Datuk, bagi kita ucapkan selamat Hari Merdeka. Datuk punya pesan pada negara, kita nak fight untuk kebaikan negara kita. Selamat Hari Merdeka dan untuk remaja yang nak mengekalkan negara kita ni masih utuh merdeka, marilah ramai-ramai kita menyertai unit macam unit kami ni 69 Komando yang kita punya perjuangan ialah demi yang kita sayang, Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulnya, negara kita, ibu bapa kita dan semua siapa lagi yang kita sayang, anak, isteri kita ni, kita berjuang ikhlas kerana Allah. Dan inilah unit yang kita boleh realisasikan kasih sayang kita tu untuk kita berjuang dan kita berkorban demi rasa kepuasan hidup kita ni. Hari ini saya belajar yang terbaru dari Datuk. Sayangkan negara itu adalah separuh daripada iman. Ya. Hubbul watan minal iman, ya. Sangat harus disemati di jiwa kita dan juga rohani kita. Kerana sayangkan negara itu adalah separuh iman. Ada sebahagian daripada iman dan saya rasa tak pernah Tok Guru saya bercerita dengan saya macam ini. Walaupun saya ni kerdil, saya ni orang tak belajar tinggi, hari ini dapat sedikit, bukan sedikit, sebenarnya banyak ilmu. Saya jarang dapat bercerita dengan Datuk lama-lama, minum kopi Datuk banyak tugas. So lepas bersara ni saya akan hambat Datuk, saya hambat dia pula. Kita banyak belajar dengan dia because saya nak menghabiskan masa saya, hidup saya dengan cara yang lebih baik, mungkin lebih sayangkan negara. Dan saya ucapkan selamat Hari Merdeka. Saya Angka Kentang, ayah saya daripada negara China. Saya diberikan kad pengenalan. Saya diberikan kerakyatan Malaysia. Saya rasa adalah tanggungjawab saya untuk membina negara yang paling awesome demi untuk anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita berkorban untuk negara. Selamat Hari Merdeka dan kita jumpa lagi di tajuk lain lagi. Terima kasih Datuk kerana meluangkan masa dan saya doakan Datuk Satu bagi saya cakap sikit. Boleh Tok? Kalau kita buat apa-apa kerja, kita ikhlas. Kan? Kita tak akan kalah lagi. Kita tak akan rugi lagi. Kan? Kita ikhlas, bila kita ikhlas kita menang. Dan bila kita menang, maksudnya kita tak kalah tu, sama ada kita menang ataupun kita syahid. Menang pun kita menang, syahid pun kita menang. Kalah dalam menang. Syahid kalah dalam menang lah. Kita syahid, kita akan berjumpa terus dengan kalah
Tapi menang dalam syahid. Ya. Ha. Tonton, inilah dia Tok Guru yang saya hormati. Dan dengar dia, kita kalah pun kalah dalam syahid. Kerana Ikhlas dalam perjuangan. Ikhlas dalam kita. perjuangan. Hari ini kita banyak menimba ilmu rohani daripada seorang, bukan saja Wira, tapi seorang Tok Guru, seorang yang penuh dengan kasih sayang, kasih penuh cinta kepada negara. Selamat Hari Merdeka. Terima kasih, Datuk.